hanya satu akan kekal dengannya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Yang akan mengikuti mayat ialah keluarga, harta, wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kaum keluarga dan harta akan pulang. Wa yabqa amaluhu, dan yang kekal ialah amalannya. Imam Ahmad dan sahibus sahihaini, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, yuhramu bil Adam wa yabqa ma'ahu ithnatani al-harsu wal amal. Atau kama qala Rasulullah SAW, mafhum, sekalipun ini jasad telaga anak Adam di mama usia tua, namun akan kekal bersamanya dua sifat, iaitu keinginan dan cita-cita. Ni tuan-tuan, dah tua, kita dah berusia pun pada kita kata Nabi SAW ada dua, iaitu keinginan dan cita-cita. Keinginan dan cita-cita pun ada. Gitu Berhubung dengan amalan menziarahi kubur adalah diharuskan jika bertepatan dengan adab sosial yang tidak menyalahi syarak. Pengunjung dikenakan memberikan salam kepada ahli kubur pada kedudukan sebelah kepalanya si mati. Assalamualaikum ahlal diyar. Kemudian menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah, memohon seluruh rahmat dan keampunan untuk si mati serta warga kubur, dirinya sendiri dan seluruh umat Islam. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazurul kubur fa innaha tuzahidu fid dunya tuzakkirul akhirah. Atau kama qala Rasulullah, mafhumnya, sesungguhnya aku ini sebelum ini melarang kamu semua dari menziarahi kubur, tapi kini ziarahlah kubur, kerana ia menjadikan kamu zuhud di dunia dan mengingatkan kamu pada akhirat. Nabi SAW menyatakanlah hadis ini tujuan dibenarkan menziarahi kubur. Manusia yang hidup itu akan rasa bersederhana dalam kehidupan dan lebih banyak membina bekalan untuk dibawa ke alam akhirat. Nah, begitulah. Wallahu alam. Hadis tersebut hadis sahih. Sementara Imam Hakim dalam Syarh Sahihnya pernah meriwayatkan. Sementara itu Al-Hakim dalam sabda sahihnya pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tariqul qalb wa tudammi'ul 'ain dzakirul akhirah wa la taqulu hajran. Ya, qala sallallahu mafhumnya, sungguhnya aku ini sebelum ini telah melarang kamu semua dari menziarahi kubur. Kini ziarahlah kubur, sesungguhnya ia boleh melembutkan hati, mengalirkan air mata dan mengingatkan akhirat. Dan janganlah kamu berkata, jauhilah yang kubur. Hadis ini juga merupakan dalil larangan menziarahi kubur jika ziarah disertai oleh kegiatan mungkar seperti pergaulan bebas lelaki dan perempuan, fitnah dan perbuatan meratap yang mirau. Sedikit kupasan fiqh tentang hukum menziarahi kubur. Firman Allah SWT mafhumnya, ayat 3 dan 4, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Surah Azim, mafhumnya, janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui ayat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Ayat 34 surah Takasur. Bermaksud suatu gertakan dan ancaman agar anda menjauhi sifat memegah menunjukkan kelebihan harta atau pangkat yang membawa kepada pergaduhan, permusuhan, hasad, dengki dan saling benci-membenci atas satu sama lain. Samping itu menyebabkan ada alpa dari beramal untuk akhirat atau untuk menjadi umat yang baik tingkah laku dan akhlak. Kerana semua akan mengetahui balasan perbuatan tersebut pada hari akhirat kelak. Ini tuan-tuan. Inilah dia maksud daripada dua ayat yang diulang itu, supaya menjadi peringatan kepada kita semua supaya hentikanlah sifat-sifat negatif seperti bermegah-megah dengan apa yang ada, dengan harta, dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan kemewahan.
fikirlah bahawa benda itu semua tidak akan membawa kita selama-lamanya hidup di dunia. Fikirkanlah membina amalan-amalan sebagai bekal untuk kita bawa ke alam akhirat. Begitulah maksudnya. Imam Al-Jamasyari menyatakan kala ialah satu ancaman dan peringatan bahawa tidak sepatutnya seseorang yang prihatin tentang dirinya memusatkan perhatiannya lebih kepada dunia dan mengabaikan kepentingan agamanya. Ungkapan ayat kedua berulang sebagai penguat mengukuhkan ancaman buruk dan pengajaran. Begitulah. Firman Allah SWT mafhumnya, Auzubillahi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, surah Azim. Mafhum, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yakin. Surah At-Takasur ayat 5. Maksudnya, hendaklah anda menjauhi diri dari kealpaan dan gila dunia. Jika anda mengetahui keadaan yang bakal dihadapi dengan penuh yakin, tentu anda meninggalkan sikap bermegah dan bangga, malah akan segera melaksanakan amalan soleh. Anda tidak akan leka dengan sifat bermegah-megah itu. Anda tidak akan lupa urusan akhirat yang penting itu. Anda tidak lupa membuat persediaan untuknya. Jawapan lau dihazafkan, dihilangkan, andaiannya ialah kalau anda tahu, pasti ia tidak akan melekakan anda. Jadi perkataan lau ta'lamuna ilmal yaqin itu membayangkan kepada kita bahawa sebenarnya Allah SWT memberikan satu cara untuk menyiapkan kita. Maknanya kalau kamu akan tahu, kalau lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalau kamu tahu dengan pengetahuan yakin tentang keadaan diri kamu, mungkin kamu tidak akan segairah itu mencari dunia sehingga lalu dunia itu melupakan anda dari tujuan anda berada di dunia ini sebenarnya. Wallahu alam. Baik. Ayat ini sebagai pengukuhan, tegahan dan celaan terhadap sikap gila dunia dan terpesona dengan kemilau hidup duniawi yang fana. Ungkapan ini bukanlah sekadar nasihat kosong, akan tetapi ia menegaskan bahawa tentang bahaya besar di hadapan. Ia memerlukan pengamatan yang mendalam dan pemikiran yang sungguh-sungguh tentang nasib masa depan di akhirat kelak. Kesedaran seumpama ini tidak dapat dirasai pada kebiasaannya tanpa keimanan yang kuat dan jiwa yang sedar lagi sejahtera. Pengulangan perkataan kalla sebagai penegasan tegahan agar dihindari balasan lain yang akan menimpa selain daripada azab. Al-Hasan berkata, kalla bermaksud benar, di mana seolah-olah dikatakan pasti anda akan mengetahuinya dengan yakin. Kemudian beliau menerangkan pula makna al-wa'id ini, ancaman itu sebagai berikut, iaitu anda akan saksikan api neraka di akhirat. Maksud ialah anda merasai azabnya. Ini merupakan jawab bagi qasam, sumpah yang dimahzufkan, dilenyapkan. Ayat ini menyatakan ancaman bahana melihat api neraka. Api neraka itu adalah apabila berderuh kemarakannya secara sekali sahaja, maka semua para malaikat besar dan para nabi akan sujud di atas lutut masing-masing kerana takut dan gurun menyaksikan kedahsyatan api neraka yang berkobar-kobar itu. Tuan-tuan. Jadi ayat ini sebenarnya berbentuk al-wa'id, iaitu sebagaimana kita pernah sebutkan dahulu. Al-wa'id itu lawan kepada al-wa'du. Wa'dun janji baik kepada orang-orang beriman. Wa'id janji ancaman kepada orang-orang yang kafir, munafik, fasik dan rakan-rakannya. Jadi ayat kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin ini merupakan satu wa'id dari Allah SWT kepada mereka yang khususnya melupakan hidup akhirat kerana mengejar dan memburu dunia. Kemudian ayat di atas dikukuhkan lagi dengan firman Allah SWT mafhumnya, sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. At-Takatsur ayat 7. Thumma latarawunnaha ainal yaqin, selepas latarawunnal jahim. Mafhumnya sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ayat 7 surah At-Takatsur. Maksudnya seterusnya kerana akan menyaksikan neraka jahim itu dengan pandangan yang penuh yakin, iaitu penyaksian dengan kedua biji mata anda.